Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Lengkapi Sejahtera, Faiz Helmi, Bazid Aziz daripada Muar, melengkapi daripada Seri Manjung, Muhammad Zuhair Muhammad, terima kasih banyak. Khalidun Kasban, waalaikumsalam warahmatullahi. Wan Rafidah, terima kasih banyak. Arif Irhan, thank you for sharing. Kak Zah, Azimah Razman, Sungai Buaya clear, dapat masuk kelas hari ini. Sungai Buaya clear. Kak Azimah, Arif Irhan Semenyih, Ahmad Khalil JB, Kak Latifah Ahmad Kulim, Maznah Ismail, terima kasih banyak Kak Maznah. Abang Hairi daripada Medan, Indonesia. Kak Azimah sambil-sambil lipat baju. Terima kasih banyak Kak Ramlah Sulong, Kak Jamaliah Jaafar, Arif Irhan sambil makan tengok live. Sambil makan, buka puasa ke apa? Abang Yusof Ismail, salam takziah atas kehilangan siapa? Kakak Ipar Kakak Ipar ke Abang Ipar? 2 hari lepas. Kak Salasia Hassan, internet slow, kredit dah habis, share je dulu untuk tengok besok. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Kak Sabariah Abu Samad, Kak Jamaliah Rahmat, Sekeping Hati, sedap nama ni, Sekeping Hati. Abang Zainal Osman daripada Singapura, Kak Nirman Nasir daripada Singapura, terima kasih banyak. Abang Yaziz Tokai, alhamdulillah sihat. Jamalia Jaafar, Ahmad Saleh. Baik, terima kasih pada semua yang komen dan teruskan share, teruskan menonton dalam apa situasi dan keadaan sekalipun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Baik,
sahabat yang dirahmati Allah, malam ni saya nak sambung semula apa yang kita bincang kuliah maghrib malam semalam. Kita bercerita tentang martabat iman. Dan martabat iman ni kita dah bincang sedikit tentang ayat surah Al-Hujurat ayat 15 yang menceritakan sifat orang yang benar imannya. Antaranya dia beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ada sebarang keraguan dalam dirinya, dan kemudian dia sentiasa berjihad menggunakan harta bendanya, dirinya dan sebagainya ke atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, malam ni sahabat sekalian kita nak tengok martabat iman ataupun dipanggil level iman. Level iman. Kita nak tengok dia punya levelnya tu. Baik. Disebut dalam kitab ini orang yang telah makrifat kepada Allah, yakni yang mengenal Allah, keimanan mereka terbahagi kepada 4 martabat. 4 kategori, 4 martabat, 4 level iman, 4 jenis iman. Dan level itu diukur mengikut qadar makrifat mereka dalam bentuk ketakwaan, dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cuba kita tengok iman kita duduk di level yang mana. Tapi saya rasa macam tak sempat malam ni. Kan kita bertenang-tenang dulu, kita tengok satu persatu, insya-Allah. Baik, sebelum itu terima kasih pada semua yang share, yang menonton. Ahmad Soleh, Arfah Abu Bakar, Arif Irhan, makan malam, alright. Kak Mas Jaafar, Kak Shima daripada Singapura. Terlewat sikit tak apa Kak, Pak Ustaz. At-Tanwiri, terima kasih Kak Shima share. Bob Izzat, lama tak masuk, sibuk melemang. Helwa Istiqamah, terima kasih. Kak Sabariah dah share. Bang Johar, Haji Khalid, terima kasih banyak. Baik, level yang pertama, yang ini kalau kita dapat masuk memang cantik lah. Kalau dapat masuk lah, harap-harap. Yang pertama iaitu martabat iman para ulama. Martabat iman para alim ulama. Bagaimana level mereka? Iaitu keimanan dan makrifat mereka kepada Allah dengan nazara, dipanggil nazar, dan istidlal, iaitu dengan cara memikirkan kejadian alam ini dan mereka mengemukakan dalil tentang kejadian alam ini, sama ada dalil nakli atau dalil akli. Lalu mereka beriman kepada Allah yang menjadikan alam tadi dengan sifat kudrat, iradat dan ilmun, dan mereka juga beriman makrifat dengan asma dan sifat-sifat Allah. Baik, ini kita panggil level iman para alim ulama, iaitu mereka ini an-nazar. Nazar ni kita sebut dia melihat juga kan. Ra'a pun melihat, nazar pun melihat, itu dalam bahasa Arab. Tapi ra'a dengan nazar ni walaupun dua-dua tu melihat, tapi dia ada beza. Beza dia apa? Ra'a ni melihat dengan biji mata,
Tengok macam tu je dengan biji mata. Nazar atau nazara, dia tengok dengan mata hati sekali. Dia memandang tu dengan mata hati sekali, bukan mata dua biji je. Dia pandang dengan mata hati sekali. Contoh gini. Ulama ni bila dia tengok semut, dia ingat Allah. Macam tu. Kan, dia tengok pokok, dia ingat Allah. Dia tengok angin tak nampak lah. Dia tengok ada pokok bergoyang, ada angin tak, dia akan ingat Allah. Orang awam biasa, dia tengok semut, dia nampak semut, dia tak nampak Allah. Itu maksud dia, boleh faham tak? Maknanya pemerhatian mereka itu lebih luas, lebih mendalam, lebih sempurna. Orang kata deep purple, bukan deep purple, hak tu kumpulan rock. Deep insight, makan dalam punya tak. Dia punya pemerhatian dia tu halus. Mana dia tengoklah apa benda makhluk atas muka bumi, dia akan terus link kepada Allah. Ini dia panggil level makam martabat iman para alim ulama. Gitu tak? Boleh dapat? Alright. Terima kasih Siti Cute Jambu daripada Singapura juga. Kak Sabariah, buat tenang Ustaz. Ya, sedang bertenang ni Kak. Tohun, thank you for sharing. Mokhtar Muda Kuala Nerus. Bok Aizat bakal lemang Ustaz. Sila. Habibah Abdullah, terima kasih banyak. Alhamdulillah dapat join kuliah malam ni. Kak Aisyah Makno, terima kasih menyokong kuliah-kuliah kita. Ahmad Soleh, Kak Syam, dapat dengar kuliah lagi, alhamdulillah. Langkapi sejahtera. Terima kasih. Teruskan share insya-Allah. Kak Kalsum, relate setiap perkara dengan Allah, betul. Maknanya apa juga yang diperhati oleh para alim ulama, dia kira Allah Ta'ala saja. Kan, bila sebut duit, ini Allah bagi. Walaupun duit tu hakikatnya bukan hakikat, maknanya sebabnya kita dapat duit tu orang bagi, majikan kita bagi, bos kita bagi, kerajaan bagi. Tapi orang alim dia nampak itu hanya perantara saja. Hakikat yang bagi duit siapa? Allah. Macam inilah kita makan kenyang. Yang mengenyangkan tu siapa? Bukan nasi lemak tu. Itu asbab saja tak. Itu dipanggil asbab musabab. Sebab musabab. Pasal apa kenyang? Sebab tadi saya makan nasi lemak Ustaz 3 pinggan. Sebenarnya kalau ulama dia nampak yang mengenyangkan tu Allah. Allah yang bagi kenyang, bukan nasi lemak. Ini makam tinggi ni. Ini kita sembang level tinggi sikit, high level. Ya, jadi saya harap tuan-tuan ibu-ibu bertenang dulu. Ini kita cerita malam ni macam tinggi sikit lah, tinggi sikit. Tasawuf kita tinggi sikit. Jangan tasawuf sudah. Tak, dia gini. Hakikatnya Allah. Hakikat yang mengenyangkan tu Allah. Yang bagi kita kenyang tu Allah. Yang bagi kita hilang dahaga tu Allah, bukan air. Air itu sebab saja. Ustaz, saya dah hilang haus. Sebab apa? Sebab tadi saya minum air. Salah tak cakap macam tu? Tak ada salah pun, kan? Cuma yang terbaik bila kita cakap dah hilang haus, alhamdulillah Ustaz, hilang, saya minum air tadi banyak, Allah izin hilang dahaga. Itu cantik lagi lah jawapan tu. Tetapi saya nak tanya satu soalan nak. Soalan ni macam mana Soalan dia macam ni. Boleh tak kalau kita tak makan kita kenyang? Boleh tak kalau kita tak minum kita hilang haus? Boleh tak kalau kita tak tidur kita hilang letih? Biasanya kita tidur nak merehat badan kan, nak hilang letih kita tidur lah. Esok pagi bangun segar. Boleh tak kalau tak tidur kita segar?
Boleh tak kalau tak makan kita kenyang? Boleh tak kalau tak minum kita hilang dahaga? Siapa berani jawab? Boleh nah? Hebat Tuhun. Boleh. Dengan izin Allah. Tak boleh. Tapi saya cerita konsep awal tadi, asbab musabab. Kita makan menjadi penyebabnya kenyang. Kita minum penyebabnya hilang dahaga. Kita tidur penyebabnya badan segar. Tapi kalau tidak ada sebab musabab itu, boleh tak Allah buat? Boleh. Cuma kita ni kadang tak berapa yakin. Itu je masalahnya. Tak berapa nak yakin. Keyakinan kita tak sampai ke level tu. Saya bagi contoh. Tuan-tuan ada kereta, saya pun ada kereta, ada motor. Kalau orang tanya sebab apa kereta boleh berjalan, kita jawab sebab ada minyak. Kan? Sebab ada minyak lah kereta boleh berjalan. Kita jawab gitu. Soalan saya sama macam tadi, kalau tak ada minyak boleh berjalan tak? Adatnya tak boleh berjalan, tapi hakikatnya kalau Allah nak bagi jalan, dia boleh jalan walaupun tanpa minyak. Sebab segalanya Allah yang menjalankan kereta tu sebenarnya Allah, bukan minyak tu. Minyak tu sebab musabab saja. Tapi ulama kata Allah dia boleh hilangkan sebab musabab itu dan dia boleh bagi jadi juga. Jadi yang macam ada berani tak lepas ni minyak habis tak payah isi? Tolak kereta bang. Tolak 2 kilometer berasap. Kan minyak habis. Kan sebab kita beriman dengan minyak. Tak, sebab begini. Level kita tu kan dia tak sampai. Ada satu cerita tau. Saya pernah cerita benda ni. Saya pernah cerita. Terima kasih yang jawab boleh tu nah. Terima kasih banyak. Terima kasih Sharifah Saad. Silakan share, tak ada masalah. Ahmad Rasidi, Gopeng clear. Kak Sariza Agus Salim, Helwa Istiqamah. Boleh iman yang tinggi dengan banyak zikir. Khalidun Kasban, insya-Allah boleh katanya. Jamaliah Sanusi daripada Ceras, clear. Terima kasih. Asma Zuraida, thank you very much. Umaira Kalisha, Arif Fazila Arifin, Kuala Kangsar, clear. Pak Ya SD, terima kasih banyak. Macam mana nak dapat martabat iman para ulama? Tu level itu tinggi kan. Kita kena meningkatkan lagi tahap-tahap amalan kita, zikir kita, akidah kita. Dia panjang lah. Tapi basic dia begitulah. Maknanya kita kena upgrade kan. Tolong Cas. Kita kena upgrade kan ibadah-ibadah kita, level-level kita tu kepada yang tinggi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ada satu cerita saya nak sebut tadi tak? Berlaku di satu negeri di Kedah. Ini cerita keyakinan tak? Di Kedah ni kan banyak orang-orang yang dipanggil wali-wali Allah, orang-orang yang hebat. Ulama-ulama kan ramai di Kedah, sangat ramai, sebenarnya sangat ramai. Jadi sahabat sekalian, berlaku satu kisah. Satu orang budak muda ni dia bawa motor. Takdir Allah, minyak motor habis. Minyak motor dia habis. Minyak motor habis. Jadi bila habis tak boleh start tak? Tolak. Dia lalu depan masjid. Bila dia lalu depan masjid tu, ada seorang tok guru lah duduk depan kolah masjid tu, depan kolah masjid. Kan dia duduk depan kolam. Lepas tu dia tanya pasal apa tolak motor. Dia kata, tok guru minyak habis. Geng-geng kampung lah kan, kenal. Dia kata, tok guru kata, kenapa minyak habis? Dia kata, tok guru kata, mari sini, tolak motor tu bawa sini. Jadi apa yang berlaku? Tok guru kata, buka tangki minyak, tempat bubuh minyak bawah seat tu kan, buka. Tuan-tuan, ibu-ibu, tok guru ni, orang alim ni, dicedoknya air kolah tu.
Dia cedoknya air kolah tu, dia tuangnya masuk dalam tangki minyak tu, tak ke wahara dia buatnya. Budak muda ni dah biru muka kan, dia kata mampus lah motor aku ni jahanam ni. Tok Guru kata tutup. Dia pun dah tuang air kolah masuk dalam tangki minyak tu sampai penuh. Tok Guru suruh tutup, penutup tangki tu. Dia pun tutup. Dan Tok Guru pesan satu benda je. Tok Guru kata naik je, jangan buka-buka dah tangki ni, naik saja. Kan, budak ni pun okey lah, start boleh hidup dengan izin Allah. Baik, itu saya bagi contoh. Maknanya tak ada minyak pun boleh jalan, berbuah air je. Tapi macam mana boleh jadi macam tu, Ustaz? Allah izin satu. Dan yang kedua, iman Tok Guru tu, iman wali Allah ni hebat. Iman dia tinggi. Dia kira Allah aja. Yang minyak, air ke apa, pasir ke, itu sebab saja. Kan? Kalau tak ada benda tu pun Allah kata kun fayakun, dia jadi. Tapi level kita tak sampai lah tak. Jadi tak apalah, budak tu pun start motor hidup. Lepas sebulan tuan-tuan, budak ni naik heran dia. Kan, dia kata pasal apa minyak motor aku tak turun-turun. Lepas Tok Guru isi air tu, meter minyak dia tu tak turun-turun sampai ke sudah. Akhirnya nampak perangai manusia kan. Bila orang kata jangan buka, Tok Guru dah pesan jangan buka tangki ni, naik je sampai bila-bila, jangan buka. Oi, kalau kena kat kita seronok, tak payah isi minyak semua hidup kan. Tapi dah budak muda ni, ialah sifat anak muda kan, dia punya keinginan dia tinggi, ingin tahu kan. Lalu apa jadi, dia pun tak puas hati. Satu hari dia pun buka sip motor, dia buka tangki tu kan, buka-buka memang air lah dalam tu. Lepas tu start tak boleh hidup lah. Kali apa jadi, hantar ke workshop, terus overhaul engine semua. Padan dengan muka tak. Pasal apa? Tak yakin. Nampak? Kita punya makam, saya tak tahulah kalau tuan-tuan punya level dah sampai level itu dah. Tapi kalau Allah nak tolong, dia boleh tolong. Kadang-kadang itu dipanggil ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Allah tolong. Allah tolong dengan cara macam-macam. Ya. Terima kasih Kak Rokiah Makno, boleh dengan izin Allah. Zalina Zainal Abidin, terima kasih, daripada JB. Line clear. Cantik. Baik. So itu saya sebut tadi, maknanya iman para alim ulama ni level dia tinggi tak. Kalau kita nak macam tu boleh, tapi kena melepasi lah ujian-ujian, saringan-saringan daripada Allah. Dan kita juga kena upgrade amalan kita, kena gandakan lebih. Tahap keikhlasan kita kena gandakan lagi. Tahap keimanan, amalan, zikrullah, selawat Nabi dan sebagainya, semua kita kena upgrade, kena gandakan lagi. Barulah insya-Allah kita boleh capai martabat dipanggil iman para alim ulama. Dan mereka juga mengenal Allah yang bersifat maha berkuasa, maha berkehendak, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, dan yang maha mentadbirkan seluruh alam ini. Jadi Allah ni dialah Tuhan yang maha segala-galanya. Segala-galanya. Kan, Allah ni semua boleh kat dia lah. Kalau bahasa putih pula dah. Kalau bahasa mudah kita nak faham, semua Allah lah senang. Kita ni we are nothing. Kita ni tidak ada apa-apa. Saya boleh bercakap pun sebab Allah bagi izin. Ada tak orang yang ada mulut tapi tak boleh bercakap? Ada orang bisu dia panggil. Ada tak orang yang ada mata tak boleh tengok? Ada orang buta dia panggil. Allah izin boleh nampak. Allah izin saya boleh bercakap. Allah izin tuan-tuan ibu-ibu boleh dengar kuliah saya malam ni. Allah izin program kuliah saya berjalan lancar, tak ada sangkut-sangkut, internetnya elok, semua elok, suaranya elok, videonya elok. Allah izin.
sebab musababnya wayar mic baru, internetnya elok, itu sebab musabab. Tapi kalau Allah cabut sebab musabab itu, boleh hilang, boleh jadi, tak ada masalah, Allah boleh buat tak. Tapi proses perjalanan hidup manusia disusun dengan sebab dan musabab. Itu kita kena belajar jugalah, kan. Nasi dah ada, tak nak makan. Pasal apa tak nak makan? Tak apa ustaz, Allah mengenyangkan. Apalah sangat nasi ni ustaz, kan. Kita pula bersyarah kat nasi. Jawabnya sat lagi terbungkang, kita mati ke bulu tak. Jadi benda ada, makan. Itu sebab musababnya, kita makan lah, kan. Ni benda ada, kita kata tak apa ustaz, saya memang yakin Allah Ta'ala yang mengenyangkan saya walaupun saya tak makan nasi. Tak apalah kalau level kita tinggi macam tu, kan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi Islam ajar jangan dibuang sebab musabab, kan. Kecuali bila waktu-waktu tertentu yang Allah takdirkan, itu cerita lain. Tak, special case macam cerita minyak motor tadi tak. Itu cerita dia. Baik. Jadi para alim ulama, terima kasih Darul Naim. Puasa 6 dah habis ke? Soalan terus tanya. Aduh, Naim. Dalam proses, Naim. Tak habis lagi, dalam proses menghabiskan. Yang dengar-dengar ni saya percaya semua dah habis dah, kan. Ustaz tak habis-habis lagi. Kan? Dalam proses insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, terima kasih Abu Hadif, sahabat saya Darul Naim, rakan sepengajian dan rakan serumah, sahabat baik saya di Mesir dulu. Baik, jadi cuba kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Talaq ayat 12. Surah At-Talaq ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah Tuhan yang menciptakan 7 petala langit, atau kita panggil 7 lapis langit, dan menciptakan bumi seperti itu juga. Maksudnya, kata ulama, bumi pun ada 7 lapis, langit pun ada 7 lapis, berdasarkan ayat ini. Jadi dalam soal-soal macam ni, tuan-tuan, benda-benda yang bukan saya kata tak penting, tapi taklah berapa penting sangat, kan. Langit ni ada 7 lapis ke, 5 lapis ke, 3 lapis ke, biarlah. Yang penting kita punya amalan tu berapa lapis. Yang tu dulu. Dah, kadang orang kita bergaduh yang tidak-tidak aja, tuan-tuan. Tahun lepas ada bergaduh pasal apa? Bumi ni bulat ke lonjong, ke 4 segi, ke rata. Bergaduh pula dah, kan. Kok ia bumi ni bulat ke, biarlah dia bulat. Kalau dia lonjong pun biarlah dia lonjong. Kalau kita belajar sains dulu, kan, bumi ni berbentuk sfera. Dia nak macam lonjong telur ayam tu. Tiba-tiba ada orang mendakwa bumi ni rata pula dah. Tak usah bergaduh lah benda tu rata ke, 4 segi ke, piramid ke bumi ni. Yang penting amalan kita macam mana, dah. Duk bergaduh bumi bulat, bumi 4 segi, bumi rata, bumi lonjong, semayang tidak, apa tidak, besok mati masuk dalam bumi juga, kan. Yang digaduh-gaduhkan bumi 4 segi, petak ke apa benda ni, buat apa? Nampak? Kadang-kadang orang kita suka sangat berbalah-balah benda yang tidak-tidak, kan. Macam-macam lah benda-benda yang pelik-pelik yang dibincangkan, yang sebenarnya tak ada apa manfaat. Untuk agama lah, untuk dunia kau nak bincang-bincang lah, tapi untuk agama tak ada apa manfaat pun, kan. Bumi ni 4 segi ke, lepeh ke, menegak ke, melentang ke apa, biarlah. Yang penting kita ni berstatuskan hamba Allah di atas muka bumi ni, macam mana kita nak buat. Tak, macam mana kita nak buat.
Yang tu nak kena check balik. Okey, terima kasih Muhammad Syarif Cerah Perdana, Kak Zailani Kamarudin, Waalaikumsalam, Kak Rahmah Ismail, Rantau Panjang Kelantan. Jelah molek dia. Jelah molek. Alhamdulillah. Baik, sahabat sekalian, Allah kata Dia yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang seumpama dengannya. Maknanya 7 lapis bumi, Kak. Bumi ni ada 7 lapis ke dalam, langit ni ada 7 lapis ke atas. Memang antara satu lapisan bumi, satu tingkat langit ke langit yang berikutnya, Nabi kata 50 tahun perjalanan. Tuan-tuan nak bayang besar mana tu? Kita nak bayang jarak satu level langit dengan satu tingkat langit yang berikutnya. Nabi cerita pada malam Isra' itu, satu langit pertama nak naik langit kedua, Nabi kata perjalanannya 50 tahun. Khamsuna aman, 50 tahun kata Nabi. Allahu Akbar. Pening kita mikir, tuan tu. Tak payah fikirlah. Pening kepala kita. Baik kita mikir sembahyang sunat aku macam mana, baik aku mikir, kita mikir puasa 6 aku ni tak settle lagi ni, baik kita mikir zikrullah aku ni dah lepas-lepas raya ni berasa longgar sikit skrunya. Dah. Baik kita mikir selawat Nabi aku ni pun dah longgar-longgar sikit lepas-lepas raya ni. Itu lebih baik daripada kita mikir 50 tahun Ustaz, satu lapis langit ke langit kedua ni macam mana agak-agak tu. Nabi terbang malam tu macam mana Ustaz? Naik burak pula. Lepas tu Ustaz rasa Nabi ada bawa tong gas oksigen tak? Aku hempuk kepala kau dengan tong gas lagi baru tahu tak? Cakap banyak sungguh. Tak usah fikirlah Nabi malam tu bawa baju sejuk ke apa, tak payah tuan-tuan. Benda tu tak perlu pun. Kita diajar beriman yang Nabi ni Isra' dan Mi'raj, dia angkat Allah naik ke langit. Itu kita kena percaya. Tak usah mikir yang tidak-tidak aja kita ni. Sebab orang kita ni suka macam tu. Itu yang saya itu yang saya sebut tu. Dah. Thank you Abang Fendi. Bincang benda yang tidak menambah tauhid tak ada manfaat. Kan? Yang tak menambah iman tak payah bincang. Kan? Tak payah bergaduh, tak payah berbalah. Bergaduh pasal doa kunut, tak payah bergaduh. Sembahyang subuh elok-elok, nak baca kunut baca, tak nak baca sudah. Nak wirid lepas sembahyang, wirid tak nak wirid, diam je. Yang menjadi penyakitnya, tak nak wirid, kita marah pula orang yang wirid. Itu yang menjadi penyakit tu. Kita tak nak baca talqin lepas hantar orang ke kubur, kita kata talqin tu bid'ah. Tak nak baca, balik yang marah orang baca pasal apa? Yang kita tak nak buat tahlil, lepas tu marah orang buat tahlil. Apa masalah kita sebenarnya? Inilah tajuk lain sebenarnya, kan? Jadi sahabat sekalian, itu betul lah Abang Pendi cakap. Terima kasih Kak Sabariah Abu Samad, Pak Din daripada Taman Botani Ipoh. Abang Pendi, jarak satu lapis langit 50 tahun. Ya. Terima kasih, tolong catat. Abdul Aziz. Waalaikumsalam Ustaz. Nampak. Jadi tuan-tuan, lagi apa Allah? Balik ayat tadi. Ayat 12 surah At-Talaq. Kemudian Allah kata, perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi. Dan diberitakan demikian ialah supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tengok, Allah kata semua urusan Dia yang atur. Masuklah kepala kita, semua urusan, semua percaturan, semua yang terjadi, semua yang apa saja, ingat dalam kepala kita, ini semua Allah yang telah susun semenjak azalinya lagi. Dan benda tu dah ada semenjak azali. Saya live malam ni pakai baju macam ni, duduk di kursian apa semua macam ni. Benda ni Allah dah tulis sejak azali. Hari ni baru apa yang Allah dah catatkan itu, dah
tentukan itu berlaku mengikut ketetapan tarikhnya. Boleh faham? Tadi tuan-tuan makan nasi lauk ayam, benda tu dah tertulis sejak azali lagi. Sejak azali ni, sejak kita pun tak tahu, kita belum wujud, sejak awal-awal. Azali ni awal lagi lah, tak tahu bila, awal-awal dulu Allah dah atur dah semua kan. COVID-19 nak keluar, Allah dah atur dah, sampai masa pap dia keluar. Dah besok tuan-tuan nak pergi kerja, yang bekerja lah, pakai baju warna apa, nak keluar kerja pukul berapa, benda tu sejak azali Allah dah tulis dah. Tapi besok baru keluar penentuan tu. Itu kita kena faham. Jadi Allah kata dia sangat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allahu Akbar. Bermaksud kita, macam saya kata tadilah, kita we are nothing. Kita tak ada apa-apa. Kan? Kita tak ada apa-apa disebabkan Allah tu sangat berkuasa. Helwa istiqamah, saya dah sentuh dah tadi. Sentuh sikit pihak yang tak sujud, tahlil, talqin, doa lepas solat. Saya sentuh dah tadi. Jadi maknanya macam saya katalah, tak nak wirid, diam-diam, jangan marah orang wirid. Tuan-tuan buka dalam kitab Mastika Hadis. Dalam kitab Mastika Hadis sendiri, dalam kitab Mastika Hadis diceritakan peringkat awal lepas solat Nabi wirid kuat-kuat. Peringkat awal sahabat cerita ni adalah, kami selepas solat bersama Nabi membacakan sekian, Astaghfirullahalazim 3 kali, La ilaha illallah 3 kali, lepas tu Nabi baca Allahumma antas salam. Semua ada rekod yang sahabat catat. Mula-mula Nabi baca kuat. Sebab apa Nabi baca kuat? Pertama, mikrofon tak ada. Yang kedua, Nabi baca kuat untuk mengajar sahabat di belakang. Sahabat yang ada menjadi makmum di belakang ni, Nabi nak ajar wirid tu Nabi baca kuat-kuat supaya sahabat dengar dan mereka boleh hafal, mereka boleh ikut. Lama kelamaan, bila dah Nabi rasa semua dah faham, dah reti dah wirid tu, masing-masing baca slow-slow. Itu yang tak baca kuat tu, bukan tak wirid. Nampak tak? Di Mekah, tuan-tuan jangan cakap imam dia tak wirid, dia baca slow-slow sorang-sorang. Itu ceritanya. Kita tak tahu apa cerita. Mekah kan, apa tu imam Mekah pun tak wirid Ustaz. Lah, wirid tapi slow. Dia baca sendiri dia, bukan ramai-ramai macam kita baca kat surau masjid kita tu. Habis tak apa ke baca ramai-ramai Ustaz? Boleh, apa masalah dia? Tuan-tuan cuba imagine nak, katalah kita dah boleh pergi semayang di masjid kan, lepas maghrib kita senyap aja macam kat Mekah. Tuan-tuan agak-agak yang belakang wirid. Saya nak kata kerak jari dak lah kan, tapi perasaan aku macam tak wirid je dah. Bangkit-bangkit pakat borak apa semua, senyap pula Pak Imam ni, apa kehernya kan. Nampak? Tapi kita pun wirid kan, Astaghfirullahalazim alazina, ina kuat sikit bagi orang belakang ikut. Itu je, tak ada apa pun kan. Tak nak wirid, sudah, jangan marah orang wirid. Tak nak baca kunut, tak nak baca, dan diam, jangan marah orang baca. Tak nak tahlil, dan diam, jangan marah orang nak tahlil. Apa masalah tahlil? Tahlil ni ada ke menyanyi carut ke apa? Tak ada kan. Tahlil ni sebut nama Allah, kita selawat, kita berzikir, kita berdoa. Apa masalah? Marah orang baca Yasin malam Jumaat pula kan, tak nak baca, sudahlah, baca surah Al-Kahfi, apa masalah? Tapi baca Yasin salah? Tak salah pun, sebab Yasin pun sebahagian ayat Quran. Apa ada masalahnya kan? Tu saya kata tadi, benda-benda macam ni kan, benda-benda macam ni sahabat sekalian, kita kena bertenang sikit. Ada orang kita ni wahara pasal masalah ni lah kan, tak bertegur siapa dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik, Tuan Rusilah, terima kasih banyak. Zailani Kamarudin, Allah Maha Besar, Allah Maha Mengetahui.
Abang Fendi tulis semua urusan segala takbir alam dunia maupun segalanya dah ditulis sejak azali. Allah yang mengaturkan tiap-tiap sesuatu. Betul. Baik. Terima kasih Helwa Istiqamah. Asma Zuraida, kalau kat kampung saya ada orang jaga kubur, Ustaz. Kalau ada orang meninggal, tujuan dijaga kubur tu untuk apa? Untuk jaga keselamatan ke, jaga kebersihan ke jaga orang tak pergi tahlil ke, macam mana? Kan? Jadi baguslah kalau ada orang jaga kan. Tapi fungsi menjaga tu tak. Tapi tak apalah tuan-tuan, dia gini je lah, senang. Macam kunut tak kunut kan, dia ada dalil. Nabi ada riwayat Nabi pernah baca, ada masa Nabi tak baca, ada masa Nabi terlupa baca. Allah atur semua tu supaya menjadi hukum. Yang kita berbalah-balah pasal apa? Kita baca 4 ulama mazhab kan, Imam Hanafi, kalau ikut lebih kurang urutan dia lah, Imam Hanafi meninggal, lahirnya Imam Syafi'i. Lepas tu Imam Syafi'i dia berguru pula dengan Imam Malik di Madinah, pengasas mazhab Maliki. Hebatnya Imam Syafi'i, lepas dia berguru dengan Imam Malik di Madinah, dia pula mengajar macam Imam Malik mengajar, dan akhirnya dia berjaya dengan ratusan ribu anak murid dia berjaya pula melahirkan seorang anak murid yang sama level macam dia, duplicate, sama, copy and paste, sama macam Imam Syafi'i, iaitu Imam Hambali. Tapi pernah tak kita dengar empat ulama mazhab ni bergaduh sama-sama mereka tak? Tak ada. Kan? Imam Syafi'i pernah semayang di tempat yang bermazhabkan Hanafi, dia tak baca kunut. Kan? Lepas tu anak murid dia tanya, kau bersyarah kat kami kunut sunat, kau pergi tempat orang kau tak baca, pasal apa? Imam Syafi'i jawab, aku hormat pegangan mereka. Nampak? Ada tak Imam Syafi'i lepas semayang tu, subuh tak baca kunut, dia ambil mic, dia bersyarah pula, tuan-tuan semayang, tuan-tuan kena ulang balik, kunut tak baca ni tak sah ke apa? Ada? Tak ada. Belajarlah berlapan dada sikit. Bukan nak bersyarah malam ni tuan, jangan ambil hati tu. Dah terkeluar tajuk tu, saya sebut lah. Terima kasih Sweetie Pinggu. Isyak dulu Kak Sabariah, sila ada urusan. Sesungguhnya kita ni tak ada apa-apa. Bumi ni kecil antara planet yang lain. Ini salah satu cakrawala atau galaksi. Alam semesta ini ada banyak cakrawala. Bayangkan dunia hanya besar pasir saja dalam cakrawala. Kita ni sangat halus. Allahu Akbar. Saya tengok tu, yang Abang Pendi cakap tu saya tengok. Kan? Yang asalnya dia tulis Earth, bumi tak? Besar gila lah, bangga. Lepas tu bila dia kembangkan lagi, masuk planet lain, bumi dah mula mengecil dah. Lepas tu dia bentangkan lagi alam yang luas ni, lama-lama dah tinggal sebiji pasir, tak nampak dah bumi tu kat mana. Allahu Akbar. Kita ni bukannya hebat mana pun tuan-tuan ni, ibu sekalian, kita ni bukannya besar sangat, tak usah belagak sombong. Kan? Kita ada para alim ulama yang mendidik kita, yang mentarbiah kita, yang orang kata apa, menunjuk ajar pada kita aliran agama yang betul. Kita ikutlah tuan-tuan. Kita nak ikut siapa lagi? Kita jangan ubah peraturan hidup. Jangan ubah. Kalau kita ubah, itu akan merosakkan kita. Tuan-tuan tengok ikan lah, sebagai contoh ikan kan. Ikan ni sifatnya dia hidup mesti ada air, dalam air. Pernah tak tuan-tuan tengok ikan memberontak nak hidup atas darat? Ikan buat demonstrasi kan, reformasi kan, bawa spanduk keluar dari kolam terkedek-kedek duduk atas jalan raya. Ada gila ke apa ikan tu? Ikan tak pernah tuan-tuan, dia bosan ke tak bosan ke, dia duduklah dalam air tu, dia hiduplah cara dia sebagai seekor ikan. Kalau dia naik atas darat, nama dia ikan masin tuan-tuan. Dia dah jadi ikan masin kan.
Tak boleh ubah tuan-tuan. Hidup ni kita tak boleh nak pindah-pindah ikut suka. Macam ikan tadi, tak boleh. Akur saja. Allah kata kamu dah mengaku jadi orang Islam, kamu kena semayang, angguk aja. Baik Allah, kami semayang. Kamu puasa, okey ya Allah, Ramadan kami puasa, Syawal kami cuba puasa 6. Angguk aja. Jangan komplain. Tukar-tukar pula kan, tak puas hati. Jangan tuan-tuan. Kita ni siapa tuan-tuan? Dah, kita ni siapa nak mandai-mandai, nak menukar-nukar segala bagai tak? Jangan. Saya bagi contoh lah. Saya pernah cerita benda ni. Hangat je hati saya tuan. Musim haji 2010 ke 2011, saya tak ingat. 10 tahun lepas. Saya bawa jamaah pergi haji kan. Masa tu kita wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni, loceng dah bunyi kan, kena berhenti lah. Dah, ini cerita terakhir kita lah ya. Wukuf di Arafah ni, nanti bayar. Wukuf di Arafah ni dia berlaku bila 9 hari bulan Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu hari wukuf. Tak, hari wukuf. Baik. Masa macam pagi tu kan, pagi tu kita siap-siap lah nak wukuf. Tengah hari wukuf ni masuk pukul Zuhur lah. Bang Zuhur itulah waktu wukuf masuk. Kita pun dah bersiap sedia dalam kemah di Arafah. Tarikhnya 9 Zulhijjah. Tiba-tiba tuan-tuan, ada seorang jamaah haji ni, dia jumpa saya pagi itulah. Orang tengah siap-siap nak ambil mood kan, nak ambil mood nak wukuf ni, nak ambil feel sedih, menangis tuan-tuan. Wukuf ni memang menangis punya lah. Jangan cakap lah tuan-tuan Datuk ke, Tan Sri ke, Puan Sri ke, Tiang Sri ke, Tiang Golf ke apa, Tiang Bendera ke, wukuf je menangis tuan-tuan. Jangan cakap besar lah, memang menangis punya. Kita akan terbayang dosa kita kan, kerdilnya kita, ya Allah, ya Tuhan. Sedih. Tiba-tiba ada seorang jamaah ni, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, kita wukuf memang 9 Zulhijjah ya Ustaz. Saya kata, iyalah pakcik. Saja nak tanya Ustaz, kalau kita tukar macam mana Ustaz? Kalau kita tukar 8 ke 7 Zulhijjah ke, boleh Ustaz? Tak lah. Saya rasa nak ambilkan ihram tuan-tuan, jerutkan leher Pak Haji tu. Rasa aku nak jerut je leher dia. Kau yang tidak-tidak je soalan yang kau tanya kat aku kan. Dia kata kalau kita tukar tarikh boleh tak Ustaz? Kita wukuf 8 ke Ustaz, 7 ke? Kepala otak kau nak tukar-tukar ikut suka tak? Geram ni tuan. Tapi dah kita pun dalam ihram masa tu kan. Sabar tuan-tuan. Urut dada aku pakcik ni kan, aku hempuk kat tiang pokok ni kan, aku tahu tak. Banyak lagi soalan itu yang ditanya. Tak tahu tuan, jemaah haji ni macam-macam tak. Tengok. Abang Pendi kata berlapang dada, jangan buat anggapan atau kecenderungan yang Menteri Agama dan Jabatan Mufti tak buat kerja atau tak pandai buat kerja. Mereka pun kalau boleh nak pergi solat Jumaat, nak berjamaah, takkan kita je yang alim, kita je yang nak masuk syurga. Ini bezanya orang alim dengan abid. Ni kira keluar tajuk dah. Betul tu Abang Fendi kan? Jabatan Mufti, Menteri Agama, orang-orang alim di pihak kerajaan sana, mereka tahu apa yang mereka buat. Mereka pun nak kalau boleh surau masjid ni dibuka. Bukan kita je bawah menggelepar dah ni kan. Dah, diorang pun sama macam Abang Pendi cakap ni, betul lah tu kan. Diorang tu tahu tapi diorang memikir banyak benda. Kita memikir kira nak masuk masjid je. Diorang memikir banyak sudut kan. Banyak benda yang dipikir, banyak benda yang nak ditengok, SOP dengan kementeriannya lagi, dengan Jabatan Kesihatannya lagi, dengan environmentnya lagi, dengan itu, dengan ini. Banyak sudut. Kalau kira geram, lepas je lah sembang tarawih baru ni tak ramai-ramai. Kalau kira ikut nafsu, kalau kira menurut kehendak rakyat yang menggelepar sangat dah nak masuk masjid. Tuan-tuan jangan saya pun lagi lah lama 2 bulan setengah dah tak ceramah di masjid. Tuan-tuan ingat tak rindu ke? Rindu. Tapi mereka ni
ada munakosyahnya, ada perbincangannya, ada orang kata pro and cons kan. Diorang bincang mesyuarat. Diorang bukan bincang macam kita dalam grup WhatsApp, tuan-tuan. Menteri-menteri ni dia bincang mesyuarat, bukan memang grup WhatsApp tak puas hati live group. Itu kita dah. Jadi kalau kira keinginan tu memang teringin nak pergi masjid dah, tapi kena sabar dululah, kena sabar sikit dah. Ada pula orang bagi alasan, pasar raya boleh Ustaz, masjid tak boleh, apa hal kan, ini agenda Yahudi. Ada macam-macam pula kita fitnah, tuan. Bukan, kita terpaksa pergi pasar raya, kedai ni sebab itu keperluan kita nak beli barang. Kalau tak pergi beli, barang tak ada. Di rumah dah habis, takkan di rumah je tak keluar, kena pergilah pasar raya tu. Sembahyang setakat hari ni kita hidup, boleh lagi solat di rumah. Walaupun keinginan nak pergi surau masjid tu ada tak, tapi boleh lagi. So bawa bertenang, benda boleh bincang, boleh lagi semayang di rumah. Kita semayang dulu, jangan risau. Orang yang dah biasa semayang masjid, 2 bulan setengah terkepung PKP tak boleh pergi masjid, insya-Allah pahala dia yang biasa pergi masjid tu Allah bagi. Jangan risau. Apa kita nak kalut kan? Dia kalau kalut ni pasal tak faham. Pasal tak faham jadi kelang kabut. Allahu Akbar, tuan-tuan. Panjang tajuk kita malam ni. Tuan-tuan, saya kena stop dulu. Abang Yusof pun dah bunyi, buat bertenang kan. Saya ingatkan ada makanan Ustaz sebab bunyi loceng. Selama ni bunyi loceng ni bulan Ramadan je kan, petang-petang tintong-tintong kan. Hari ni bunyi loceng, ada orang hantar kuih rempeyek dengan kuih ros, loyang. Jiran lama saya dekat Sarjanah juga. Abang tu dia OKU, tapi dia buat tu sedap. Saya beli ni bukan untuk saya ada orang order lah dekat-dekat sini kan, dia orang nak. Jadi saya punya ada stok lagi. Jadi tu dihantar tu, ada berapa balang, 6-7 balang kot dia hantar. Jadi buat bertenang tu. Sedap, kuih dia sedap. Jawapan yang padu Ustaz. Tak adalah padu mana, tapi ialah kadang-kadang kita geram kan. Dia orang lebih halim pula daripada mufti, daripada menteri agama kan. Dia pula lebih pandai daripada menteri-menteri yang ada. Bukan kita percaya je menteri-menteri ni semua dia pandai buat kerja elok kan. Kita letak kepercayaan. Dah, insya-Allah kita doa yang baik-baik, insya-Allah. Ada hikmah semua tu tak? Alright. Itu saja tuan. Normadiah Aziz. Santai je ustaz ni. Kak Normadiah. Saya memang macam ni lah kak. Kuliah saya macam ni lah. Macam ni. Macam mana yang semua orang selalu dengar, yang selalu menonton, yang selalu tengok kan. Kita tak boleh serius kak, nanti ramai yang mati syahid. Thank you Tohun sebut je lah Tohun. Adil Syam, terima kasih. Kak Normadiah Aziz, Rokiah Makno, undur diri dulu, sila-sila. Boleh sambung lagi kuliah lain pula lepas ni kan. Pukul 9 ada Ustaz Zahazad ni, dan ustaz-ustaz lain pun ada juga malam ni. Ramai ustaz-ustaz yang ada, insya-Allah. So terima kasih banyak. Saya berhenti setakat ni dulu. Lepas PKP ni harap-harap subuh masjid penuh. Harap-harap, amin, insya-Allah. Kita sangka baik dan doakan yang baik-baik. Yang tak pernah hadir lepas ni akan hadir juga, insya-Allah. Alright. So kita sambung. Ada lagi tak? Kita sambung. Dia ada ayat lagi. Nanti kita baca ayat tu pula esok. Malam besok Kak Normadiah jangan lupa kalau nak join lagi kuliah saya, malam besok lepas maghrib. Kak Normadiah Aziz, daripada mana tu kak? Malam besok lepas maghrib pukul 8. Macam biasa, insya-Allah kita sambung lagi kuliah pengajian tauhid kita, insya-Allah. Dan seperti biasa, thank you Abang Fendi, Tok Imam Tok Imam di rumah masing-masing tak? Sila. Saya pun nak solat isyak dah ni. Baik, esok macam biasa lepas maghrib kuliah kita pukul 8 lah lebih kurang, insya-Allah. Dan nombor 2, seperti biasa, siapa nak infak kepada audio kuliah, dipersilakan. Nombor yang tertera di skrin telefon masing-masing.
ada nombor akaun Maybank, AK Fastakim Global, itu audio kuliah punya. Tuan-tuan boleh infak dalam tu sebanyak mana yang tuan-tuan nak infak. Kalau nak infak melalui saya, boleh tengok nombor yang saya pinkan di bawah. Ada nombor telefon saya, ada nombor akaun, dan ada link untuk siapa-siapa nak join grup Telegram saya, boleh tekan link di bawah tu. Kalau nak join lah dalam grup tu, tak ada apa, kita sembang-sembang, ada yang tanya soalan sikit. Hari ni ada sahabat kita yang sambut birthday, kita doa-doakan gitulah kan. Kita borak-borak dalam tu. Kita borak-borak, insya-Allah. Ya, terima kasih banyak. Kak Nomadiah daripada Melaka lah. First time dengar kuliah saya ke apa kan. Sebab tengok profil tu macam jarang nampak. Terima kasih. Apa pun terima kasih Kak Nomadiah, orang Melaka kita, insya-Allah. Terima kasih Kak Zakiah, Kak Ramlah Sulong, Kak Syam, Faiz Helmi, Langkapis Sejahtera. Thank you teacher. Nak kena bangun ke apa ucap ni. Thank you teacher. Ahmad Soleh, terima kasih banyak. So, siapa nak infak audio kuliah dipersilakan. Nak infak melalui saya untuk tabung kebajikan, wakaf van dan wakaf kitab pun kita masih buka RM50. Wakaf kitab RM50. Boleh PM saya lah. Nanti saya bagi detail, insya-Allah. Dan kitab itu kita akan wakafkan ke sekolah-sekolah pondok. Walaupun tuan-tuan dah pernah buat dah bulan Ramadan baru ni, kita open lagi. Kalau tuan-tuan rasa nak wakaf lagi, bubuh je. Selagi mampulah kan. Tidak wajib, sunat saja, ya, insya-Allah. Terima kasih Kak Nurmadiah yang kali pertama dengar kuliah saya ni. Boleh sebar-sebarkan, boleh share-share. Terima kasih. Insya-Allah besok malam kita jumpa lagi pukul 8 lah, setiap malam. Sampai setakat ni jadual saya 30 Jun. Pasal apa 30 Jun? Pasal Selangor tak boleh pergi masjid sampai 30 Jun. Kalau dah boleh nanti kita cerita lain. Nah, insya-Allah. Terima kasih Kak Syahliza. Baru nampak komen dia tadi. Baru keluar komennya tu. Habibah Abdullah, rempeyek dan kuih ros tu memang sedap Ustaz. Pernah rasa ke Kak Bibah? Mungkin Kak Bibah beli. Apalah? Tak tahulah. Okey, memang sedap. Tapi memang sedap lah kan. Akak memang makan yang saya jual ke apa? Ke akak beli yang tempat akak punya? Abang Zainal Osman, jazakallah khair Ustaz dan sahabat, mantap soalan dan jawapan. Tak ada bang, kita santai-santai je bang. Kadang-kadang lama dah simpan peluru tu kan. Malam ni kita tembak sikit. Tak, kita bukan tembak pada siapa pun. Kita tembak pada orang-orang yang tak kerti bahasa tu, yang tak faham bahasa tu, tak, insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak pada yang share, yang menonton, yang komen, yang menyoal, yang menjawab, yang menulis. Terima kasih Kak Saliza Agus. Terima kasih. Kita jumpa malam besok, insya-Allah. Pakat-pakat doakan negara kita selamat, aman, makmur semua. Virus corona pun kita tengok makin hari mungkin dah makin lemah agaknya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Hari ni pun ada 20 saja kes baru, 60 lebih yang discharge, alhamdulillah. Kematian masih tidak ada lagi setakat ni, masih kekal 115. Sudah seminggu lebih, alhamdulillah, tidak ada penambahan kematian. Jadi kita doa yang baik-baik untuk negara kita dan doakan juga untuk Amerika Syarikat tu kan. Teruk sana tu tengah demonstrasi pasal Josh Floyd, warga kulit hitam yang dibunuh oleh polis kulit putih kan. Perkauman lah sikit. Jadi malam saya tengok video kat sana kan, video live daripada US tu. Kita tengok dia mengamuk, pecah-pecah bangunan, merompak lah, macam-macam kerjanya kan. Polis pun dah macam payah nak kawal lah. Jadi kita doalah supaya negara dunia ni tak adalah seteruk itu, aman damai, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa malam besok. Kita tangguhkan dulu kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, terima kasih pada semua. Kita jumpa malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.